Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Saya harap pelajar dalam keadaan sehat, stay safe dan juga stay home. Oke, untuk kelas kita hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang baru yaitu 4.2 kod arahan HTML. Oke, standar pembelajaran kita pada hari ini adalah di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar dapat melakar papan cerita untuk membina laman sesawang menggunakan kod arahan. Oke, 4.2 kod arahan HTML. HTML merupakan singkatan bagi Hypertext Markup Language yang dibangunkan oleh saintis bernama Tim Berners-Lee pada tahun 1990. Oke, HTML ini membantu pengguna internet berkomunikasi dengan pengguna yang lain, yaitu menggunakan World Wide Web, yaitu www. Oke, HTML ini juga digunakan untuk membina laman sesawang yang terdiri daripada kod arahan pendek yang mudah ditaip dalam komputer dan disimpan sebagai HTML yang boleh dibaca oleh pelayar web, yaitu web browser. Okay, seterusnya adalah kod HTML ini ditulis dengan menggunakan perisian aplikasi Notepad. Okay, untuk kelas kita untuk menggunakan kod arahan HTML ini kita akan gunakan sebuah perisian aplikasi yaitu Notepad. Oke, ini merupakan contoh pengekodan HTML dalam perisian Notepad. Oke, jika pelajar dapat lihat pada antara muka ataupun gambar yang pertama ini merupakan contoh antara muka bagi perisian Notepad. Oke, dalam ini kita akan tulis satu cara, yaitu terdiri daripada pelbagai coding dan ini merupakan fail bagi HTML, dan manakala pada gambar di sebelah kanan pula adalah fail HTML yang dipaparkan dalam pelayar web. Okay, ini merupakan hasil daripada coding yang kita bangunkan tadi, yaitu kita telah save kepada HTML dan bila kita buka pakai browser, ia akan keluar paparan ini yaitu seperti sebuah laman web. Okay, seterusnya adalah 4.1.2 yaitu melakar papan cerita. Papan cerita ini juga antara perkara yang penting dalam pembangunan HTML. Okay, papan cerita ni secara ringkasnya adalah papan cerita adalah satu rakaran yang menggambarkan isi kandungan untuk setiap paparan skrip, sesuatu image ataupun satu laman web. Yang kedua, papan cerita ini juga berfungsi sebagai set susunan bahan grafik dalam bentuk ilustrasi ataupun image yang dipersembahkan sebagai animasi grafik yang bergerak ataupun interaktif. Okay, seterusnya adalah papan cerita ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran visual kepada pengetu cara. Okay, seperti yang kita tengok pada contoh yang sebelum ini tadi. Okay, fungsi papan cerita ini adalah untuk sebagai gambaran visual kepada pengatur cara bagi mereka bentuk antara muka laman web yang ingin mereka bangunkan. Okay, seterusnya adalah papan cerita ini menggambarkan reka bentuk dan reka letak antara muka. Okay, reka bentuk dan reka letak antara muka ni adalah merujuk kepada gambar ataupun the face laman web yang dibangunkan tadi. Dan yang terakhir adalah papan cerita menentukan aliran navigasi sesuatu laman sesawang. Aliran navigasi ini merujuk kepada button-button ataupun sub-function yang terdapat pada satu laman web yang memudahkan pengguna untuk menelusuri laman web tersebut menggunakan button yang telah dibangunkan. Okay, ini merupakan kebaikan ataupun fungsi papan cerita. Yang pertama, kebaikan papan cerita adalah mengetahui bilangan laman web yang diperlukan. Okey, ini merupakan untuk memudahkan pengatur cara, iaitu mengetahui bilangan laman web yang diperlukan. Yang seterusnya adalah mengetahui maklumat yang harus dimasukkan. Okey, papan cerita ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pengatur cara mengenai apa maklumat yang perlu dimasukkan ataupun input yang perlu dimasukkan dalam laman web. Dan yang ketiga adalah mengetahui aliran antara laman sesawang. Aliran antara laman sesawang ni merujuk kepada transaksi ataupun navigasi dari satu antarmuka ke satu antarmuka yang lain pada laman web. Dan yang terakhir adalah memberikan penjelasan kasar tentang struktur laman sesawang. Okey, penjelasan kasar tentang struktur laman sesawang ni merujuk kepada
storyboard ataupun papan cerita yang kita bangunkan tadi secara lakaran yang kemudiannya kita akan pindahkan kepada laman web sebenar iaitu melalui pengekodan HTML. Okay, seterusnya adalah struktur maklumat dan pautan laman sesawang. Okay, bagi struktur maklumat dan pautan laman sesawang ni terdapat 4 jenis struktur. Yang pertama adalah struktur linear. Struktur linear ini menghubungkan setiap laman web dengan dua pilihan pengemudi iaitu bergerak ke hadapan atau ke belakang. Contohnya, pelajar boleh dapat lihat pada sini iaitu laman web ini secara linear iaitu sama ada bergerak ke hadapan ataupun belakang, back ataupun forward. Seterusnya adalah struktur cabang bersifat dinamik dan berkeupayaan mengundi laman web lain dengan mudah. Laman web utama dipautkan ke laman web lain melalui sistem menu. Okay. Ini merujuk pada kalau kita bangunkan satu laman web tersebut, kita linkkan kepada halaman web yang lain, itu maksud struktur cabang ni. Dia satu laman web ni kita linkkan pelbagai jenis laman web yang lain. Yang ini untuk memudahkan pengguna bagi mengeksplor ataupun mendapatkan maklumat yang lebih tentang laman web yang dibangunkan. Dan yang ketiga adalah struktur roda. Struktur roda berbentuk seperti ruji basikal. Laman web utama dipautkan ke laman web lain tetapi pengunjung terpaksa kembali ke laman utama sebelum dipautkan ke halaman seterusnya. Okey. Struktur ini biasanya merujuk kepada laman web utama yang kita bangunkan tadi akan pergi ke laman web yang lain, tetapi untuk pergi ke laman web yang lain pengguna perlu ataupun terpaksa kembali ke laman web utama sebelumnya dan seterusnya barulah mereka pergi ke laman web yang seterusnya. Yang terakhir adalah struktur hierarki iaitu mempunyai model pengemudi atas ke bawah bermula dengan laman web utama. Lepas tu pengunjung dipautkan ke laman web lain. Pengunjung ada pilihan untuk kembali ke laman seterusnya tanpa kembali kepada laman utama. Yang ini berbalik kepada struktur roda tadi yang mana laman web, jika pengguna ingin pergi ke laman web yang lain, mereka tidak perlu untuk pergi ke laman utama. Akan tetapi mereka boleh terus je kembali kepada laman web yang mereka ingin pergi tersebut. Laman web yang mereka ingin pergi. Okey. Seterusnya adalah kesahihan maklumat internet. Okey, seperti yang kita tahu, internet merupakan salah satu saluran ataupun media penyebaran maklumat pada masa kini. Banyak fungsi-fungsi internet ini, contohnya untuk internet ni kita pakai untuk online learning, untuk media sosial dan untuk press conference ataupun persidangan secara online. Itu merupakan contoh-contoh bagi kepentingan ataupun fungsi internet dalam kehidupan manusia. Okey, pada bahagian ini kita akan cikgu akan terangkan secara detail mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sebelum melakar papan cerita. Okay, papan cerita ini semestinya berkaitan dengan laman web. Laman web ada kaitan juga dengan internet, saling berkait antara satu sama lain. Okey, langkah yang pertama adalah kumpul semua maklumat yang dikehendaki. Okey, sebelum kita bangunkan papan cerita, kita kena kumpul lah maklumat yang dikehendaki yang terdiri pada teks, image, audio dan juga grafik. Kemudiannya, langkah yang kedua adalah susun semua maklumat mengikut topik dari umum ke khusus, iaitu topik utama ataupun isi ataupun intipati laman web pertama kita susun, kemudiannya kita bahagi kepada cabang-cabang lain ataupun antara muka yang lain. Dan langkah yang ketiga adalah tentukan tajuk utama, tajuk kecil, isi kandungan dan setiap halaman. Okey, yang ini seperti yang saya terangkan tadi. Okey, pertamanya kita akan terangkan mengenai laman utama, lepas tu subtopik ataupun sub bagi halaman tersebut dan ikuti dengan halaman-halaman yang seterusnya. Ini adalah bagi memastikan laman web yang kita bangunkan ini lebih teratur, tersusun dan sistematik. Okey, manakala bagi langkah yang keempat iaitu rancang struktur maklumat dan pautan laman sesawang. Okey, yang ini kita telah belajar pada slide yang seterusnya, yang mana terdapat 4 jenis struktur maklumat dan pautan laman web ataupun pautan laman sesawang yang boleh kita gunakan dalam pembangunan laman web. Yang pertama adalah struktur linear, yang kedua adalah struktur hierarki, yang ketiga adalah struktur cabang dan yang terakhir adalah struktur roda. Okey, selepas fasa itu kita pergi kepada fasa ataupun langkah yang kelima, iaitu bentuk struktur menu. Dan langkah yang keenam adalah rancangkan rupa dan reka bentuk laman web seperti skema warna, jenis
size dan juga warna tag. Okey, yang ini merupakan elemen penting dalam pembangunan laman web yang mana untuk menarik perhatian pengguna. Okey, sesebuah laman web yang dihasilkan perlulah cantik, bukan hanya cantik tetapi maklumat yang disampaikan adalah tepat dan juga benar, iaitu dari segi reka bentuk antarmuka adalah menarik dan ini secara tidak langsung akan menarik perhatian pengguna untuk menggunakan laman web tersebut di samping mesra pengguna. Dan langkah yang terakhir adalah langkarkan aliran pautan bagi kesemua laman web dalam tapak sesawang. Okey. Okay, ini merupakan contoh lakaran papan cerita. Okey. Seperti yang cikgu terangkan tadi, papan cerita ini penting dalam pembangunan laman web kerana ia merupakan salah satu langkah yang pertama sebelum kita bangunkan laman web agar laman web yang kita bangunkan tadi lebih tersusun, sistematik dan juga terperinci. Okey, rajah yang di sebelah kiri ini menunjukkan reka bentuk dan reka bentuk laman sesawang yang hendak dibina imej dan bahagian teks untuk laman hendaklah dibina dilakarkan saja dengan memberi penerangan dalam teks. Okey, pada lakaran ataupun papan cerita ini telah dimasukkan penerangan secara ringkas seperti imej yang digunakan, teks dan juga susunan bagi antara muka bagi halaman yang ataupun papan cerita bagi halaman yang ingin dibangunkan. Seterusnya, papan cerita tadi akan diterjemahkan kepada laman web sebenar, iaitu kita bangunkan laman web tadi menggunakan kod arahan HTML yang kita boleh bangunkan contohnya menggunakan aplikasi atau perisian notepad. Dan untuk bahagian ini pula cikgu telah bangun masa cikgu di universiti, saya telah bangunkan satu laman web iaitu menggunakan sebuah perisian yang dikenali sebagai perisian Adobe Dreamweaver, iaitu antara perisian yang kita boleh gunakan dalam membangunkan sesebuah laman web. Okey. Secara ringkasnya bagi subtopik ini kita telah pun belajar mengenai HTML yang iaitu digunakan untuk membangunkan laman sesawang bagi memudahkan pengguna internet berkomunikasi. Yang kedua, kita juga telah belajar mengenai papan cerita yang membantu menjadikan laman web lebih teratur, tersusun dan juga sistematik. Ini adalah fungsi bagi papan cerita. Dan kita juga telah belajar iaitu 4 struktur maklumat dan pautan laman web. Yang pertama struktur linear, yang kedua adalah struktur cabang, yang ketiga adalah struktur roda, yang keempat adalah struktur hierarki. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah penting dalam melakar papan cerita. Okey, selesai untuk topik, kita pergi kepada soalan pengukuhan. Okey, untuk soalan pengukuhan ini, cikgu telah sediakan 4 soalan, iaitu soalan yang pertama, nyatakan singkatan bagi HTML yang telah anda pelajari. Seperti yang cikgu telah terangkan tadi, singkatan bagi HTML adalah Hypertext Markup Language. Dan bagi soalan kedua adalah nyatakan kebaikan melakar papan cerita. Okey, untuk kebaikan melakar papan cerita ini, okey, seperti yang cikgu terangkan tadi, terdapat 4 kebaikan dalam melakar papan cerita. Yang pertama adalah mengetahui bilangan laman sesawang yang diperlukan. Yang kedua, mengetahui maklumat yang harus dimasukkan. Yang ketiga adalah mengetahui aliran antara laman sesawang. Yang terakhir adalah memberi penjelasan kasar tentang struktur laman sesawang. Okay, itu merupakan 4 kebaikan dalam pada kita untuk melakar papan cerita ni. Bagi soalan yang ketiga, terjelaskan 4 jenis struktur maklumat dan pautan laman sesawang yang telah anda pelajari. Okey, ini pun telah cikgu terangkan tadi. Iaitu secara ringkasnya terdapat 4 jenis struktur maklumat dan pautan laman sesawang. Yang pertama adalah struktur linear, kedua adalah struktur cabang, yang ketiga adalah struktur roda dan yang terakhir adalah struktur hierarki. Dan soalan yang keempat iaitu nyatakan 7 langkah yang digunakan dalam melakar papan cerita. Okey, contoh langkah yang pertama adalah kumpulkan maklumat yang dikehendaki. Okey, langkah yang kedua, pelajar boleh masukkan susun semua maklumat berikut topik. Itu merupakan langkah kedua. Langkah ketiga adalah tentukan tajuk utama, tajuk kecil, isi kandungan untuk setiap halaman ataupun antara muka.
Dan langkah yang keempat adalah rancangkan struktur maklumat dan pautan laman sesawang, iaitu pelajar boleh gunakan salah satu daripada 4 struktur maklumat yang telah dipelajari, seperti soalan 3 tadi. Langkah yang kelima adalah reka bentuk struktur menu, iaitu menu ataupun butang navigasi pada laman web yang akan dibangunkan. Yang terakhir adalah rancang rupa dan reka bentuk laman web, iaitu yang ini lebih kepada reka bentuk antara muka bagi menarik perhatian pengguna. Sudah semestinya kita memerlukan sebuah ilustrasi ataupun gambaran laman web menarik. Kombinasi daripada pemilihan warna, jenis teks, size dan juga jenis font yang kita gunakan untuk laman web tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah lakarkan aliran pautan bagi semua laman dalam tapak sesawang. Kita akan lakarkanlah semua antara muka yang ada pada laman web yang kita bangunkan tadi, dari antara muka yang pertama sehinggalah antara muka yang terakhir. Yang ini adalah salah satu untuk memudahkan pembangun ataupun pengatur cara membangunkan laman web mengikut papan cerita yang telah kita bangunkan tadi. Untuk latihan ini saya nak pelajar siapkan sebelum waktu kelas tamat dan hantar jawapan, dan pelajar boleh rujuk dalam buku teks untuk maklumat yang lebih lanjut. Slide. Untuk topik kita hari ini, secara ringkasnya kita telah belajar, cikgu nak rumuskan secara ringkasnya, kita telah belajar mengenai apa itu HTML, dan juga fungsi papan cerita, fungsi dan kebaikan papan cerita. Untuk topik kita pada hari ini juga, kelas kita hari ini, kita telah pun belajar 4 jenis struktur maklumat dan pautan laman sesawang, iaitu terdiri pada 4. Yang pertama adalah struktur linear, kedua struktur cabang, yang ketiga adalah struktur roda, yang keempat adalah struktur hierarki. Untuk kelas kita hari ini juga cikgu telah terangkan langkah-langkah penting dalam pembangunan ataupun melakar atur cara ataupun papan cerita. Papan cerita ini, pelajar perlu ingat, papan cerita ini dibangunkan bertujuan untuk memudahkan proses pembangunan laman web, agar laman web yang dibangunkan lebih teratur, terinci dan juga sistematik. Setakat itu saja untuk video kelas kita hari ini. Saya harap pelajar belajar dalam keadaan sehat, stay safe juga stay home, dan suka saya nak beritahu yang terima kasih kepada pelajar yang menonton video ini. Akhir kata daripada saya, sekian. Terima kasih.